Sabda Nabi SAW, dua rakaat solat orang yang bersugi lebih baik daripada 70 solat tanpa bersugi. Allahu Akbar. Besar ke kecil? Besar. Acik-acik ni, hajah-hajah, datuk-datuk, datin-datin ni kan, puan-puan ni ada umur 50 tahun solat tanpa bersugi, rugi tak? 40 tahun sama ni solat tanpa bersugi, rugi tak? Rugi. Nak tangguhkan kerugian ni lagi ke? Nak kekal ke dalam kerugian? Bayangkan sekali kita solat dengan bersugi, lebih baik Nabi kata daripada 70 kali solat tanpa bersugi. Ada satu kisah seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak menunaikan solat. Bila nak tunaikan solat, dia tertinggal kayu sugi dia. Kemudian dia bertanya kepada jemaah, "Wahai para jemaah, ada tak sesiapa yang sudi menjualkan kayu suginya kepadaku?" Lalu ada yang jawab, "Aku sudi menjualkannya kepadamu. Berapa kamu nak jual?" Dia sebut 1000 dinar ataupun 1 juta dinar, macam itulah. Jumlah yang sangat mahal. Padahal murah je kayu sugi. Lalu wali Allah ni kata, "Aku sanggup membelinya daripadamu." Bukan sebab mahal kayu sugi, tapi dia faham dan dia sangat beriman dengan betapa besarnya nilai solat dan betapa rugi dia tidak sanggup nak menunaikan solat tanpa bersugi. Sebab betapa besarnya ganjaran bila bersugi, 70 kali solat itu lebih baik daripada tanpa sugi. Subhanallah. Saya pun kan, saya kata, "Ya Allah, kenapalah?" Janganlah tanya kenapa. Ada hikmahnya kenapa. Saya baru baca hadis ni sedangkan orang lain dah lama beramal dah. Orang beramal daripada kecil, ada daripada remaja. Saya dah tua macam ni, barulah sebelum ni dengar. Tapi taufik, iaitu kemampuan untuk beramal dengan sunnah Nabi, sangat lemah kita ni. Tak ada, tapi yang ini kita boleh guna. Dan menurut sebagian ulama, ada ulama mengumpulkan fadilat-fadilat kelebihan bersugi. Terdapat lebih 70 kelebihan fadilat bersugi. Banyak sangat kelebihan. Dan antaranya adalah mempermudahkan mengucap kalimah syahadah saat sakaratul maut. Ini di antara sunnah Nabi. Kita tahu kalau kita baca bagaimana Rasulullah buat persiapan untuk menghadapi kematian. Antaranya Nabi minta apa dengan Aisyah? "Ya Aisyah, bawakan aku semangkuk air." Rasul minta air. Mula-mula Rasul minta air. Sebelum tu ada lagi lah. Kemudian bila Rasul dapat air, Rasul baca doa apa? "Allahumma a'inni ala qamaratil maut wa sakaratil maut." Ya Allah, bantulah aku dalam menghadapi sakaratul maut dan menghadapi sakitnya kematian. Sebab itu bila kita, Nabi sendiri minta doa dengan Allah supaya bantu aku sebab rasa sakit sakaratul maut ni. Bantu aku ya Allah untuk menghadapi sakitnya kematian dan menghadapi sakaratul maut. Kita dah hafal belum doa tu? Jangan nanti dah nazar ambil buku mak tu, mana doa tu? Doa tu bukan dekat nak mati baru baca. Setiap kali lepas solat dah baca. Sebab tak tahu bila ni nak mati ni kan. Jadi itu juga adab kita bila kita jumpa, kita pergi ziarah orang dah sakarat, orang dah tenat, pergi hospital contohnya kan. Tapi kalau orang bagilah, kalau saudara mara bolehlah, kalau orang tak kenal tak bolehlah kan. Tapi kalau tak mampu gunakan air, baca doa tu. Allahumma a'inna ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, bantu kami. Niatkan untuk dia, kami tu niatkan untuk dia dan kita juga. Ya Allah, bantu kami ya Allah untuk menghadapi sakaratul maut dan juga sakitnya kematian. Kita pun doa, baca terjemahan sekali kan. Orang yang jaga tu, belum nak matilah. Macam tu pula kan. Dah rasa takut orang tu salah faham, kita baca perlahan-lahan. Itu sunnah tu, sunnah. Kalau kita ziarah orang dah tenat, jangan tanya soalan pelik-pelik. Bila ni jadi macam ni? Macam mana boleh jadi macam ni? Dah lama kau sakit ni. Doktor cakap apa? Tulis balik. Nanti kita tulis balik doa ni ya. Ini hadis yang sahih ya, hadis Nabi ya. Itu doa Nabi bila nak menghadapi sakaratul maut. Nabi minta air dalam mangkuk, Aisyah bawa air, Rasulullah pun baca doa tu, Allahumma a'inni ala sakaratil maut wa ghamaratil maut. Ya Allah, bantu aku dalam menghadapi sakitnya kematian dan juga sakaratul maut. Nabi hembus pada air, kemudian Nabi celupkan tangan, Nabi basuhkan muka. Jadi kalau kita jaga suami, jaga orang yang terdekat, macam tu kaedah dia.
Ambil air, bacakan doa tu, sapukan pada muka dia, sapukan pada tangan dia. Dia sedang kepanasan. Tapi doa itu insya-Allah sangat membantu dia untuk menghadapi sakaratul maut. Subhanallah. Nanti kita tulis balik doa tu ya. Allahu Akbar. Jadi antara sunnah Nabi selepas itu Nabi minta dengan Aisyah, Aisyah bawakan kayu sugi. Dan Aisyah kata, tidak pernah aku melihat Rasulullah bersungguh-sungguh begitu sekali ketika bersugi. Maksudnya beria-ria Rasulullah bersugi. Setelah berapa ketika Rasulullah melafazkan syahadah, Rasulullah meninggal dunia. Subhanallah. Allahu Akbar. Sebab itu antara fadilatnya, para ulama kata memudahkan saat sakaratul maut untuk mengucap kalimah syahadat. Allahu Akbar. Sunnah ni ringan ke berat? Ringan. Tapi jadi berat bagi orang yang tidak beriman. Ringan bagi orang yang beriman. Orang yang dengar hadis tadi, kelebihan tu, nak semayang asal lepas ni pun rasa macam, ya Allah, nak pergi cari kayu sugi dululah. Okey. Doa ni kalau siapa nak cari, boleh cari dalam kitab Penawar Hati. 40 hadis penawar hati tu pun ada. Okey, tak apalah kita tulis ya. Harap-harap lawa lah tulisan hari ni. Sebab live ni kan. Okey. Allahumma, maksud dia apa? Ya Allah. Allahumma a'inni. Okey. A'inni. Ya Allah, bantulah aku. A'inni maksudnya bantulah aku kan. Tolonglah aku, bantulah daku lah, lembut sikit. Tapi kita ubah kepada, boleh kita ubah kepada Allahumma a'inna. Jadi bantulah kami. Ya, kita yang ziarah. Ini kita pergi, kita doa Allahumma a'inni juga. Ya Allah, bantulah aku. Yang nak dibantu kan tengah nazak tu. Kan, jadi doa untuk kita je. Tapi kalau tak ingat bahasa Arab, bahasa Melayu je. Ya Allah, bantulah dia ya Allah untuk menghadapi sakitnya kematian dan sakaratul maut. Okey. Tapi bila kita menghafal dan kita doa dalam ini hadis Nabi, barakahnya berbeza. Sebab kita betul-betul ikut kalimah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna ala ghamaratil maut. Apa tu Ustazah? Maaflah, tulisan ni memang tak lawa. Ghamaratil maut. Sebenarnya lawa lagi, tak jadi lawa ni. Tulisan sebenarnya lawa, saya tak nak tunjuk. Ghamaratil maut. Ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Allahumma, kita tahu maksud dia ya Allah. A'inni, bantulah daku. A'inna, bantulah kami. Ala, pilih salah satulah. Kita pilih a'inna teruslah. Bila kita doa lepas solat, niatkan untuk anak-anak, niatkan untuk semua orang. Ala, ke atas ataupun dalam menghadapi ghamaratil maut, sakitnya kematian, dan dalam menghadapi sakarat maut. Ini biasalah sakarat. Ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya yang sahih. Allahumma a'inna ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Tidak ada sesiapa pun yang boleh terlepas daripada sakitnya sakaratul maut.
Tidak ada sesiapa. Bahkan Rasul juga menghadapi sakitnya sakaratul maut. Yang beza adalah sakit itu kuat ataupun ringan. Doktor pakai bius sekalipun, dia pakai bius nombor 1 dunia, dia tak akan mampu membius dirinya supaya tak sakit untuk sakaratul maut. Maksudnya tak ada siapa yang boleh membantu kita kecuali Allah saja. Sebab saat ini apa pun tak boleh mengurangkan, ubat ke Panadol ke apa pun lah, kecuali hanya Allah saja boleh mengurangkan rasa sakit tu. Subhanallah. Kadang-kadang kita tengok ada orang yang pergi dalam keadaan senyum kan, macam pergi dalam keadaan tidak melalui kesakitan. Mudah-mudahan kita pun di kalangan mereka, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.